Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Azkar An-Nawawiyah yang dikarang dan disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita muka surat 233. Katanya kami yakni Imam Nawawi riwayatkan dalam Sahih Muslim, kitab At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad-sanad yang sahih daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau sakit?" Baginda menjawab, "Benar." Jibril berdoa, "Bismillahi arqik min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid Allahu yashfik bismillahi arqiq." Artinya, dengan nama Allah aku merawatmu dari segala sesuatu yang menyakitimu, dari kejahatan setiap jiwa dan mata yang dengki. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkanmu. Dengan nama Allah aku merawatmu. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan lagi sahih. Muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Nawawi menyebut suatu hadis tentang bacaan yang pernah dibaca oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sakit. Jadi satu ketika Rasul sakit, dan sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kita sebut sebelum daripada ni adalah sakit teruk, 2 kali berbanding dengan sakit orang biasa, kerana Allah nak menggandakan ganjaran pahala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat Jibril mari tengok Rasulullah dalam keadaan darah. Maka kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, mu sakit ke?" Kata Rasulullah, "Sungguh ya." Maka terus malaikat Jibril baca. Ni adalah doa yang malaikat Jibril baca kepada Rasulullah. Yang mana maksud doa ini adalah Bismillahi arqiq. Maksudnya dengan nama Allah aku merawatmu. Jadi merawat Rasulullah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di samping kita memahami bahawasanya doa ini adalah doa yang malaikat Jibril baca kepada Rasul ketika Rasul sakit, di samping kita faham perkara itu, kita kena faham suatu benda yang lain, iaitu malaikat Jibril ingin ngajar kepada kita supaya bukan hanya ketika sihat, bukan ketika sakit kita mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok, bismillah, dengan nama Allah mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita sakit. Ini sebenarnya adalah perkara yang mesti wujud di dalam diri setiap orang beriman. Dalam semua keadaan sekalipun, kebergantungan dia tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang ketika sihat, Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kekuatan kepada dia untuk menjaga ibadah dia. Ketika sakit, alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi kepada dia kekuatan untuk menjaga ibadah. Ada orang ketika sihat tak apa nak cara ibadah, ketika sakit cara kepada ibadah. Dan ada juga jenis orang masa sihat cara ibadah, dan sakit tak apa nak cara kepada ibadah. Apa yang dituntut di dalam agama kita, apa tu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah mesti kita kena bergantung kepada Allah
dalam semua keadaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah aku melakukan ruqyah kepadamu. Min kulli syai'in yu'dhik, daripada kesemua perkara yang menyakitimu. Ini bacaan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Dan daripada kejahatan setiap diri dan setiap mata pendengki. Ni dia penyakit ain. Kadang-kadang orang deki kepada kita dengan dia memandang kita dengan perasaan yang penuh dengan hasad deki, sehingga menyakiti kita, terkena penyakit ain. Jadi minta Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan kita daripada perkara tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala yang menyembuhmu. Dengan nama Allah aku melakukan ruqyah kepadamu. Baik, jadi molek sangatlah hafal doa ni. Hafal doa ni. Yang doa yang pernah malaikat Jibril baca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengziarahi seorang A'rabi. A'rabi ni seorang Arab Badui. Jadi ada seorang sahabat Arab Badui, Rasul melawat dia. Ibnu Abbas mengatakan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengziarahi orang sakit, baginda mengucapkan perkataan la ba's tahurun insya-Allah. Rasul kata gitu. Rasul kalau dia melawat orang sakit, Rasul kata la ba's tahurun insya-Allah. Apa maksud la ba's tahurun insya-Allah? Tidak apa-apa. Kalau kita kok, kalau bahasa kita kok, tak ada benda tu. Insya-Allah tu. Cakap kita kan. Insya-Allah tu. Faham sendiri benda insya-Allah tu. Benda insya-Allah tu faham kan kita guna kan? Insya-Allah tu. Maksudnya baik tu. Baik. La ba's, tidak ada apa-apa. Benda tahurun insya-Allah. Maksud dia tahur insya-Allah sembuh, bukan? Bukan insya-Allah sembuh. Silap terjemah gitu tu. Dia tahur ni penyuci insya-Allah jika menghendaki oleh Allah. Dia jika menghendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni maksudnya dia menjadi penyuci dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia ia menjadi penyuci, maksudnya sakit hak yang menimpa orang yang sakit, ia menjadi penyuci dan pembersih daripada dosa yang dilakukan olehnya. Dan kita pernah kita cerita sebelum daripada ni, beberapa minggu lepas kita khabar, kadang-kadang ada sebahagian daripada kita, bukan sebahagian lah, boleh dikatakan kita ni doa semua kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita daripada neraka Allah dan mengurniakan kepada kita syurga Allah. Kita nak syurga, tak mahu pada neraka. Doa semua perkara tersebut. Tapi ada sebahagian daripada kita dalam masa yang sama, walaupun dia berdoa, tapi tetap dia melakukan dosa. Lepas tu dia tidak bertaubat kepada Allah. Dia nak kepada syurga, tak mahu kepada neraka. Tapi dalam masa yang sama dia melakukan dosa. Tapi dia tidak bertaubat kepada Allah. Bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dosa? Caranya adalah antaranya adalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala bagi sakit, yang mana penyakit tersebut, sakit tersebut menjadi penghapus, pembersih daripada dosa yang dilakukan. Baik, itu maksud tahurun insya-Allah, pembersih daripada dosa insya-Allah. Seterusnya, hak ni pendek sikit. Hak ni pendek, la ba's tahur insya-Allah. Insya-Allah tak perlu ngapa dah, ingat semua dah insya-Allah. Insya-Allah tu main mulut semua kita kan. Tu dak payah ngapa dah, tahur se. Lepas tu la ba's. La ba's tahur. Dua tu je. Kita ngapa sikit. Pendek je ni. Katanya kami riwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengziarahi seorang A'rabi yang sedang demam. Baginda mengucapkan kafaratun wa tahur. Jadi ada riwayat kedua, Rasul kata kafarah wa tahur. Riwayat pertama tahur saja. Boleh juga. Kita cara gabung kedua-dua. Kafarah wa tahur. Maksud dia kafarah penghapus dosa. Tahur penyuci daripada dosa, sama je lah. Maksud dia.
Kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi dan Ibnu Sunni daripada Abi Umamah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tamamu iyadatil maridi ay yada'a ahadukum yadahu ala jabhatihi aw ala yadihi fayas'aluhu kaifahu. Maksudnya, menziarahi orang sakit yang sempurna, hendaklah salah seorang daripada kamu meletakkan tangannya di atas dahi si sakit atau di tangannya, kemudian bertanya tentang keadaannya. Itu antara penyempurna kepada melawat orang sakit. Jadi kalau kita pergi melawat, tanya khabar, boleh pahala bersodak, comel dah. Tapi hak comel lagi biar kita zahirkan daripada perbuatan kita bahawa kita ambil berat tentang dia. Dengan cara lagu mana? Letak tangan atas dahi. Oh, panas lagi. Gana keadaan lah ni? Tanya. Gana keadaan lah ni? Oh, panas biasa hak lagu ni dah lama. Jangan gitu. Jangan gitu. Jadi maksudnya hiburkan hati dia. Jadi mana keadaan lah ni? Sakit mana? Okey, tapi jangan banyak tanya pula. Dia orang sakit ni boleh banyak tanya sangat. Dia sekabu. Sikit-sikit dah. Ni nak ajak buah macam orang yang sehat, macam duduk di markah ajak buah gitu tak boleh. Orang sakit. Baik. Katanya lafaz ini merupakan lafaz Tirmidzi. Tadi lafaz riwayat Imam Tirmidzi. Sedangkan dalam riwayat Imam Ibn Sunni disebutkan min tamamil iyadati an tada'a yadaka 'ala al-marid fataqul kaifa asbahta atau kaifa amsayta. Kaifa amsayt, maksudnya termasuk kesempurnaan menziarahi orang sakit adalah engkau meletakkan tanganmu pada si sakit dan bertanya bagaimana keadaanmu. Dia kaifa asbahta, bagaimana waktu pagimu, petang ni mana. Kalau kita pergi pagi, ada pagi ni mana. Kalau kita petang ni mana keadaan. Baik, Imam Tirmidzi mengatakan sanadnya bukan dengan lafaz tersebut. Jadi Imam Tirmidzi kata sanad bukan dengan lafaz tersebut, lafaz yang pertama tu. Kalau mengikut Imam Tirmidzi lah, riwayat Imam Tirmidzi, mereka lafaz yang kedua ni adalah lafaz riwayat Imam Ibn Sunni. Setengahnya kami meriwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Salman Al-Farisi. Dia berkata Rasulullah mengziarahiku ketika aku sakit dan baginda bersabda. Cuba kita tengok kan, ada gambar sahabat sakit kan? Ada sahabat Arab Badui. Okey, Arab Badui ni tak sebut nama. Sebab tak apa nak orang nak kenal mana dia. Ada sahabat yang disebut nama, antara sahabat masyhur Salman. Ada sahabat hak sebut nama, ada Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir, tu sebut nama. Dan ada orang hak yang sakit, anak orang Yahudi hak yang khidmat kepada Rasulullah. Jadi maksudnya antara sunnah Rasulullah, dia ada benda hak yang Rasul buat tapi jarang-jarang, ada hak yang sering hak Rasulullah buat. Antara benda hak yang sering Rasul buat adalah melawat orang sakit. Dan kita alhamdulillah masyarakat kita ni setengah dah memang hidup dah amalan ni. Jadi lambat dengar ada orang sakit, orang pakat mari belaka. Pakat mari bukan hanya waktu pilihan raya dah, dak pilihan raya pun orang mari juga. Sungguh masyarakat kita alhamdulillah dalam bab ni alhamdulillah lah. Jadi pakat mari belaka, mari ziarah. Jadi katanya seterusnya kata dia lagi ni di antara benda yang baguslah yang wujud dalam masyarakat kita malang ni, patut kita bersyukurlah supaya dia kekal dalam masyarakat kita. Kami katanya, kata Salman, Rasulullah menziarahiku ketika aku sakit dan baginda bersabda, ya Salman, syafallahu saqamak wa ghafara dhanbak wa afaka fi dinika wa jismik ila muddati ajalik. Wahai Salman, kata Rasulullah, semoga Allah Ta'ala menyembuh penyakitmu wahai Salman. Kan kita pergi kan, kita doa semoga Allah Ta'ala sembuh, semoga Allah Subhanahu Ta'ala sembuh. Angkat tangan pula, suka orang hak sakit, suka tengok orang masjid mari, orang surau mari, bukan mari duk buat saja, tolong doa pula, suka dia lega tengok.
Mati pun apa dah kata dianya. Untung dah orang surah bagi tolong doa. Baik, semoga Allah Ta'ala menyembuh penyakitmu, mengampuni dosamu, serta menjaga agama dan badanmu sampai waktu ajalmu tiba. Dan kalau kita tengok perkataan-perkataan di dalam hadis ini sebenarnya penting. Sebagai contoh, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga agama, menjaga tubuh badan kita sehingga ajal ni adalah benda yang cukup-cukup penting. Allah Ta'ala jaga agama kita. Jadi sebagaimana Allah Ta'ala kita minta daripada Allah Ta'ala. Dia orang sakit, dia orang sakit. Dia nak kesembuhan. Orang sakit dia nak kesembuhan. Tapi dalam masa yang sama, Rasul hajar kepada kita bahawasanya kesembuhan memang penting bagi orang sakit. Tapi jangan lupa, hak yang lebih penting adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala jaga agama kita. Jadi di samping kita berdoa agar Allah Ta'ala memberi keselamatan kepada tubuh badan kita, juga kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga keselamatan agama yang ada pada diri kita. Kami riwayatkan juga dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika aku sakit, Rasul biasa mendoakanku. Biasa aku sakit, Rasul doa. Pada suatu hari baginda mendoakanku dengan doa berikut: Bismillahirrahmanirrahim. U'idzuka billahi al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajid. Tengok Rasulullah doa. Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku memperlindungkanmu. Itu makna u'idzuka. Aku jadikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai pelindungmu. Tu aku memperlindungkanmu kepada Allah. Aku menjadikan Allah sebagai pelindungmu. Allah yang Maha Esa, lagi tempat bergantung, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Aku memperlindungkanmu kepada Allah daripada kejahatan dan keburukan apa yang engkau dapati. Dia orang sakit ni, dia banyak ada keburukan hak yang dirasai oleh tubuh badan dia. Lepas ada satu lagi hak yang paling takut, keburukan yang datang dalam hati. Sakit dia akak nak berubah, mulalah buat salah ke Tuhan. Ada. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu salamata wal afiyah. Dan perkara ini perlu kita kena rawat. Sebenarnya tu penyakit hati, penyakit besar juga tu. Kita nampak penyakit hak tubuh badan dia, benda hak yang mari dalam hati, hak yang akhirnya salah ke Tuhan, maka hak tu sebenarnya penyakit besar yang perlu juga kepada benda rawatan. Baik. Tapi bukanlah bermaksud benda tu berlaku kepada Sayyidina Uthman, bukan. Tapi kita maksudnya keburukan hak yang didapati oleh Sayyidina Uthman, Rasulullah minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah Rasul selesai dan berdiri, jadi selesai dah Rasul merawat, berdoa, maka Rasul bangun. Baginda bersabda, Ya Uthman, ta'awwadh biha fama ta'awwadhtum bimithliha. Wahai Uthman, berdoalah dengan doa itu. Baca doa yang aku ajar saat ni tu, kata Rasul kepada Sayyidina Uthman, kerana kamu tidak akan menemui doa selain daripada itu. Jadi nak cari doa yang seumpama doa yang membaca tu payahlah. Baca doa tu. Seterusnya, anjuran bersabar bagi keluarga si pesakit dan nasihat untuk orang yang dekat dengan kematian. Anjuran bersabar bagi keluarga si pesakit dan nasihat untuk orang yang dekat dengan kematian. Okey, kita tengok. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Imran bin Husayn bahawa ada seorang wanita daripada kabilah Juhainah, daripada puak Juhainah yang hamil kerana perbuatan zina. Kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, wahai Rasulullah, aku telah mendapat hukuman. Oleh kerana itu lakukanlah sekarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya, keluarganya, dan bersabda kepadanya, ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini biha. Artinya, berbuat baiklah kepadanya. Apabila dia sudah melahirkan anak, maka bawalah dia menghadapku. Baik. Perkara itu dia laksanakan. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menguatkan pakaian wanita tersebut
lalu direjam. Setelah itu baginda bersolat ke atasnya. Baik. Jadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebahagian daripada sahabat yang melakukan zina. Zina termasuk dalam perkara yang dilarang oleh agama. Baik. Ada dua orang sahabat Rasulullah, ketika dia melakukan perbuatan tersebut dia menyesal sungguh. Akhirnya dia jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengaku atas perbuatan tersebut. Seorangnya nama dia Ma'iz, yang keduanya nama dia adalah ataupun seorang perempuan daripada kabilah Juhainah. Ada riwayat yang lain menyebut daripada puak Ghamidiyah. Dia mari jumpa dengan Rasul dalam keadaan dia mengandung. Kan kedua-duanya telah berkahwin, masih lagi berzina. Sallallahu salamata wal afiyah. Maka apabila jumpa dengan Rasulullah, dipendekkan cerita. Pada peringkat awalnya Rasulullah layang apa semua sekali, pada akhir dipendekkan cerita, maka Rasulullah panggil keluarga dia. Sebab tambah-tambah orang Arab ketika tu, memang kalau ada orang puang daripada keluarga berzina menjatuh air muka keluarga, mulai-mulai ada setengah-setengah dibunuh. Memang sebahagian daripada perangai sebahagian daripada perangai orang Arab pada ketika itu. Jadi untuk mengelak daripada dia dicela, dicerca oleh kaum keluarga dia, dicela dan dicerca oleh masyarakat sekitar, maka Rasul pesan. Rasul kata kepada, ahsin ilaiha, mu kena buat baik kepada dia. Buat baik. Maka keluarga dia buat baik sungguh, sebab Rasul suruh baik. Rasul suruh baik. Jangan kata benda, jangan cerca benda, buat baik. Sebab orang ni adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Siapa yang mampu untuk bertaubat kepada Allah sehingga sanggup dia menukar nyawa dia? Siapa yang sanggup bertaubat kepada Allah sehingga sanggup untuk tukar dengan nyawa? Masa melakukan hukuman rejam, pekong dengan batu, tiba-tiba darah terpercik kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid maki. Rasul marah kepada Khalid bin Walid. Yang mana dalam beberapa riwayat menyebut bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, andai kata taubat dia saat itu, andai kata taubat dia dilakukan oleh orang yang mengambil harta orang secara batil, nescaya Allah Ta'ala menerima taubat dia. Kalau taubat perempuan tu dilakukan oleh orang yang mengambil harta orang secara batil, siapa yang sanggup, asal Allah Ta'ala ngampung dosa dia, sanggup ditukar dengan nyawa? Ni orang puang ni, hebat dia. Sebab itulah Rasul semayang. Orang yang tak berzina tapi berhutang, masa mati ada hutang, Rasul tak semayang. Hak ni Rasul sendiri semayang. Baik, cuba kita tengok perkara itu dia laksanakan setelah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menguatkan pakaian wanita tersebut, lalu direjam. Ikat molek pakaian orang puang, takut apabila lepor batu kat gigi, dia sakit gelepar, terdedah aurat. Tengok, dalam melaksanakan hukum yang ditetapkan oleh agama juga perlu kena jaga perkara-perkara yang tertentu, antaranya pendedahan aurat. Setelah itu baginda sallallahu alaihi wasallam bersolat ke atasnya. Zikir yang diucapkan oleh orang yang diserang pening, demam atau lain. Ada belaka rupanya. Pening ada, demam ada, dan lain-lain lagi. Kami riwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Ibn Abbas bahawa Rasulullah mengajar doa untuk semua penyakit, dan untuk demam agar mengucap Bismillahil Kabir, Na'udzubillahil Azim, min syarri irqin na'ar wa min syarri harrin nar. Dengan nama Allah yang maha besar, kami berlindung kepada Allah yang maha agung dari kejahatan otak yang koyak. Dia irq ni urat, urat yang pecah, dan dari keburukan panas neraka, panas api. Baik, jadi minta berlindung kepada Allah daripada perkara tersebut. Dianjurkan untuk membaca Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas dan Muawwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas, serta meniupkan pada kedua telapak tangan sebagaimana telah dijelaskan.
Yang demikian pula dianjurkan untuk membaca doa ketika ditimpa kesusahan seperti telah diterangkan. Banyaklah doa yang kita baca sebelum daripada ni. Doa yang dibaca ketika kita ditimpa kesusahan, termasuklah ketika kita sakit, demam dan seumpamanya. Katanya boleh mengaduh kesakitan selama tidak marah atau merugu. Orang tu sakit, aduh, boleh tak gitu? Tak ada masalah. Tapi selama mana dia saat itu tidak marah kepada sakit tersebut, selama tidak lahir perasaan dalam hati dia tidak redha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, selama itu tak ada masalah. Kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda demam. Aku memegang baginda dan aku katakan, sesungguhnya engkau sedang sakit tenat. Baginda bersabda, benar, seperti sakitnya 2 orang dari kalangan kamu. Baik. Jadi satu ketika Abdullah bin Mas'ud, ni hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan hadis ni pernah kita sebut lama dah sebelum daripada ni. Yang mana ketika tu Rasul sakit. Tengok Rasul sakit. Jadi apabila Rasul sakit, Abdullah bin Mas'ud tanya, Rasul mu sakit ke? Rasul kata aku sakit dah ni. Tengok, maksudnya Rasul khabar kepada Abdullah bin Mas'ud. Jangan pula jadi kita kalau orang yang maqam dia tinggi tak boleh ngadu sikit pun kepada makhluk, mesti ngadu kepada Allah. Dah kena gitu. Tak kena gitu. Jadi kalau sekadar khabar kepada makhluk tu tidak menjadi masalah, dan benda ni pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Abdullah bin Mas'ud khabar, aku sakit Rasulnya, aku sakit. Baik. Lepas tu bukan Rasul bukan setakat sakit, Rasul kata aku sakit ni seperti sakit 2 orang di kalangan kamu. Maksudnya sakit yang aku hadapi tidak seperti sakit yang kamu hadapi. Kan? Aku lebih teruk lagi sakit. Abdullah bin Mas'ud tanya pula, sebab benda Rasul, sebab nak Allah Ta'ala nak bagi ganjaran, gandakan ganjaran. Kata Rasul, ya, sebab Allah Ta'ala nak bagi nak gandakan ganjaran kepada aku. Allahu Rabbi, ni hebatnya. Hai kita kata orang lain bini kita banyak tanya tengah sakit, bye-bye. Marah dah sakit, tanya ni orang sakit ni. Baik, Allah Rabbi. Nah, beginilah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami riwayatkan juga dalam As-Sahihain daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengziarahiku ketika aku sedang sakit tenat. Jadi ketika aku sedang sakit tenat, Rasul ziarahku. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku katakan, keadaanku seperti yang engkau lihat sekarang. Aku memiliki harta yang banyak, sementara tidak ada yang mewarisiku selain putriku. Sehingga akhir hadis. Hadis ini panjang. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika di balik Mekah, tahun Fathu Makkah ke ataupun tahun Hajjatul Wada', aku lupa lebih tepat. Jadi dia sakit. Jadi apabila dia sakit, Rasul dengar, tahu dia sakit, Rasul pun pergi ziarah dia. Masa Rasul pergi ziarah, dia berkhabar kepada Rasul, aku sakit ni, mu tengok aku sakit teruk ni, sebagaimana yang mu tengok. Tengok dia ngadu kepada Rasul. Boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi bukanlah menunjuk bahawasanya perkataan tersebut bukanlah menunjuk bahawasanya dia tidak redha dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Bukan. Kamu tak ada masalah, dah sakit. Kalau kamu susah pergi hospital, doktor tanya dah apa? Sakit tau. Senyap je. Sebab di maqam tinggi. Tak dikabur orang ada gitu. Sudah padang nak berubat pun gitu. Baik. Jadi dia khabar sakit ni Rasulullah. Sakit sungguh ni. Lepas tu aku ada harta Rasulullah, tapi aku ada anak seorang anak perempuan je. Boleh tak aku nak sedekah sebanyak 2/3 hartaku? Kata Rasul, tak boleh. Separuh Rasulullah, tak boleh. 1/3 Rasulullah. Rasul kata 1/3 tu pun wathulthu kathir. 1/3 pun banyak dah, tapi boleh 1/3. 1/3 pun banyak dah. Maka daripada hadis ini kata ulama, kalau kita sakit, kita nak sedekah harta kita, tak boleh dah melainkan 1/3 ke bawah sahaja. Tak boleh dah.
teko sakit ingat nak mati benda dah. Masa sihat saat ni tu tak apa nak sedekah mana. Hai. Anak-anak aku ada biti belaka dah. Hak tu ada dah, hak ni ada dah. Kalau aku mati ni boleh pula biti ke dia. Aku boleh benda. Okey, boleh tengok sedekah lah. Kalau masa sihat sayang agak nak sedekah. Dan sakit nak makan benda. Mati tinggal saja nak sedekah. Nak sedekah mana? Separuh daripada harta yang dimiliki. Boleh ke tak? Tak boleh dah. Tak boleh dah. Boleh hanya sekadar 1/3 ke bawah sahaja. Kalau lebih daripada 1/3 tidak sah sedekah tersebut. Sedekah ni ketika sihat. Ketika sakit tak boleh dah. Tu kena ingat. Baik. Kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari daripada Al-Qasim bin Muhammad, dia berkata, Aisyah radhiyallahu anha berkata, aduhai kepalaku, Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpali, tidak, tapi aku aduhai kepalaku, sehingga akhir hadis dengan lafaz yang mursal. Jadi Aisyah menyatakan kepada Rasul tentang dia sakit kepala. Jadi Rasul pun khabar dia pun sakit kepala juga. Baik. Jadi masing-masing khabar. Jadi tidak menjadi masalah. Hadis mursal ni adalah hadis yang terputus sanad. Jadi bukanlah hadis dikata sehingga akhir hadis dengan lafaz yang mursal, yang terputus sanad. Katanya larangan mengharapkan kematian kerana ditimpa musibah. Larangan mengharapkan kematian kerana ditimpa musibah. Sebab dia baca 2-3 kali. Kerana gini, hamba kena tengok balik perkataan ni. Sebab dia kata tadi kami riwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari. Tiba-tiba dia kata dengan lafaz yang mursal. Jadi situlah nanti hamba tengok baliklah insya-Allah. 2 minggu akan datang hamba khabar balik ni. Larangan mengharapkan kematian kerana ditimpa musibah, kecuali apabila khawatir terjadi fitnah pada agama. Jadi apabila kita ditimpa musibah, tiba-tiba kita kita bercita-cita untuk mati, kita mengharapkan kematian, hukum dia adalah tidak dibolehkan. Melainkan kalau bimbang berlaku fitnah kepada agama, itu lain. Sebagaimana hak yang berlaku kepada sebahagian daripada ulama di zaman salaf. Ketika fitnah khalqul Quran, yang mana ulama kita kata ulama hak yang menguasai kerajaan pada ketika itu adalah ulama Mu'tazilah. Maka dia cuba menyebarkan kefahaman Mu'tazilah. Dan mana-mana orang yang tidak sefahaman dengan mereka akan tekan. Bukan setakat mereka tekan, bahkan mereka menjatuhkan hukuman penjara. Ada sebahagian ulama dipenjara. Contoh Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara kerana mempertahankan bahawasanya Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala yang qadim, bukan makhluk. Baik, buat-buat Mu'tazilah. Dan ada sebahagian daripada ulama berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala mematikan dia. Sebab apa? Sebab bimbang berlaku fitnah kepada agama. Baik, kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin nazala bih. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. Artinya, janganlah salah seorang di antara kamu mengharapkan kematian kerana musibah yang menimpanya. Kalau seorang tu ada musibah yang menimpanya, tiba-tiba dia mengharapkan kematian, hukum dia adalah haram, tidak dibolehkan. Salah. Rasul larang. Jangan seorang di kalangan kamu mengharapkan kematian kerana musibah yang menimpa dia. Tapi kalau bukan musibah menimpa dia, sebagai contoh, kerana dia bimbang bahaya agama dia, dia orang berpengaruh, perkataan dia didengar oleh masyarakat, tiba-tiba ada pihak tertentu buat tekanan paksa kepada dia untuk mengeluarkan hukum hak yang tidak sebenar. Jadi mempertahankan hukum hak yang sebenar, tapi dia dipaksa dan dia bimbang suatu hari nanti takut dia tak tahan dengan seksaan. Sebagai contoh, takut tak tahan dengan tekanan,
takut datang, maka ketika itu boleh dia berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala mematikan dia. Dan ada lagi, boleh mengharapkan kematian, iaitu kematian dalam sabilillah. Itu dibolehkan. Jadi apabila ada perang di antara orang Islam dengan orang kafir, sebagai contoh yang sebagaimana yang berlaku di Palestin sebagai contoh, maka dia ni nak pergi perang kerana nak mati fi sabilillah, boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah tu. Baik. Jadi janganlah salah seorang di antara kamu mengharapkan kematian kerana musibah yang menimpanya. Ni banyak. Ada orang kita anggap kecil macam itu buat fikir juga, tapi orang setengah orang anggap besar, setengah orang anggap besar. Baik. Kita kecil macam itu, ada setengah orang anggap besar. Sebagai contoh budak-budak muda kan, budak-budak muda ada hak yang keluar tangan nak bunuh diri sebab dia, sebab putus cinta je. Oh, kita kata kecil je, kita kata kecil. Kita kata benda gitu boleh nak bunuh diri. Kita kata kan, tapi kadang-kadang orang menganggap benda tu besar. Maka anggaplah sebagai contoh ia adalah musibah. Maka kalau ada keinginan untuk mati, walaupun tak buat apa, tetap dilarang oleh agama. Apatah lagi kalau mengambil benda-benda yang boleh mematikan, boleh memudaratkan diri, lebih lagi hukum dia adalah haram. Cuma katanya kalau memang harus mengharap, memang la budda minhu, maksud mesti, dak boleh nak elok dah, teruk sangat dah perasaan apa, semua sekali musibah ni besar sungguh. Okey, Rasul kata gini, membaca doa ni. Baca doa apa dia? Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku, panjangkanlah umur aku sekiranya kehidupan itu baik untukku. Dan matilah aku, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Matilah aku ketika mana kematian itu baik untukku. Tu tengok Rasul hajar cara dia. Baik, ulama dari kalangan sejawat kami, iaitu ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i dan selain mereka, mengatakan bahawa hal ini khusus bagi musibah yang menimpanya. Sedangkan jika mengharapkan kematian kerana khawatir rosak agama, disebabkan rosaknya zaman dan sebagainya, maka tidak dilarang. Seterusnya, disunatkan seorang berdoa agar kematiannya datang di negeri yang mulia. Contoh, ya Allah, matilah aku di Madinah ya Allah, di negeri Rasulmu ya Allah. Comel sebenarnya. Kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari daripada Ummul Mukminin Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Jadi Hafsah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak perempuan kepada Sayyidina Umar. Dia berkata bahawa Umar berdoa. Ni Umar berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Tengok, ya Allah, kurniakanlah aku mati syahid di jalanmu dan jadikan kematianku di negeri Rasul. Allah Ta'ala mustajab doa Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar mati syahid kerana dibunuh. Ditikang kan, masa sembahyang subuh kan orang tikang Sayyidina Umar, mati dibunuh. Lepas tu, dan Allah Ta'ala menjadikan kematian Sayyidina Umar di Madinah. Yang lebih hebat lagi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kepada Sayyidina Umar kubur di tepi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kematian di Madinah ni ada kelebihan dia. Aku bertanya, tapi benda tu kita tak nak pilih, kita tak boleh nak pilih. Cuma kita berdoa, kita tak nak pilih. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku bertanya, bagaimana mungkin itu boleh terjadi? Dia menjawab, apabila Allah menghendaki, pasti akan dia berikan kepadamu. Dia berikan kepadaku. Aku bertanya, anak ditanya, bagaimana mungkin benda itu boleh terjadi? Ya Allah, kurniakanlah aku syahadah dalam jalanmu, lepas tu jadi mati aku di Madinah. Mana boleh gitu? Sebab dia dah kalau mati syahid, mati dalam peperangan, bukan duduk di Madinah, luar daripada Madinah. Sebab Madinah sekarang, masa zaman Sayyidina Umar, diperintah oleh Sayyidina Umar jadi negara Islam. Jadi Hafsah kata,
Mana boleh gitu? Tengok jawab saya nak mana. Apabila Allah Ta'ala menghendaki, pasti akan diberikan kepadaku. Dan memang Allah Ta'ala kehendak berlaku kepada Sayyidina Umar, sehingga benda yang Sayyidina Umar doa dua ni dapat kepada dia. Disunatkan untuk menenangkan orang sakit. Kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhaltum ala maridin fanaffisu lahu fi ajali, fa inna dhalika la yaruddu syai'an wa yutayyibu nafsah." Apabila kamu menziarahi orang sakit, maka hiburlah dia tentang ajalnya, kerana hal itu tidak akan mencegah apa pun, namun dapat menenangkannya. Hiburkan dia tentang ajalnya. Tak apa, insya-Allah panjang lagi umur tu, baik lagi. Baik. Jadi kalau dia pendek umur pun tak ada masalah pun. Jadi bahkan benda tu dapat menenangkan dia. Hadis Ibnu Abbas yang berbunyi la ba'sa tahurun, insya-Allah pada bab sebelumnya sudah mencukupkan hadis ini. Jadi kalau kita pergi jumpa dengan orang sakit, tak apalah nak baca hak ni pun, sebab hak ni adalah sanad yang dhaif, hadis dhaif. Hadis Abdullah bin Abbas waktu cukup dah. Jadi kita masuk, kita baca benda la ba's tahurun insya-Allah. Baik. Seterusnya, pujian untuk orang sakit akan kebaikan amalannya ketika melihat kekhawatiran padanya sehingga menjadi berbaik sangka kepada Tuhannya. Dia kita nak mati ni. Okey, kita apa yang dituntut kepada kita adalah sama di antara sifat raja dengan khauf. Sifat raja, pengharapan kita kepada Allah, khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dalam hal-hal tertentu kita kena beratkan raja berbanding dengan khauf, ataupun kita beratkan khauf berbanding dengan raja. Sebagai contoh, orang yang ingin melakukan maksiat, memang kalau dia tengok kepada sifat, maksudnya dia mengharapkan Allah Ta'ala Tuhan yang mengampunkan, tak ada masalah buat begini, kita tahu buat Tuhan ampun, tak boleh. Ketika tu dia kena beratkan sifat khauf. Mu kena ingat seksa Allah, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mu jangan tengok kepada kecilnya dosa, tapi mu kena tengok kepada siapa yang mu berdosa. Okey, ketika dia nak melakukan maksiat. Tapi ketika dia tengok banyak dosa dia, Allah sudahlah Tuhan ampun dah. Ketika tu dia kuatkan sifat raja. Banyak mana dosa mu buat sekalipun, tetap Allah Subhanahu Wa Taala mengampun. Dan antara tempat yang kita kena tinggikan sifat raja adalah ketika kita nak mati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla, atau kama qala. Janganlah seorang kamu mati melainkan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebahagian orang yang sakit, dia sakit ni dia tinggal belaka dah. Tambah-tambah lama sakit. Masa mereka awal saat itu, mula-mula sakit kan orang mari ziarah. Dan lama sakit tak ada orang nak mari ziarah. Jarang dah orang mari ziarah. Mereka kawan-kawan rapat je, duduk sebentar teringat lagi. Mula-mula sakit memang ramai orang mari. Jadi duduk saja di rumah, duduk sorang di rumah, mari duduk mikir belaka lah tentang dosa tu, tentang dosa ni, tentang dosa tu, tentang dosa ni. Mari duduk mikir belaka. Orang yang ada sifat ataupun cahaya dalam hati, dia mikir tentang dosa tu, tentang dosa ni. Mikir Allah banyak dosa aku, Tuhan ampun kedok. Mari gitu, mari perasaan Tuhan ampun dok banyak dosa aku ni, banyak sangat ni dosa aku. Tambah-tambah pula dengar dalam radio, hanya dengar ngajar hak yang dosa tu aku, dosa ke. Kau sudahlah teruknya dosa aku. Jadi mari perasaan putus asa. Maka apabila kita dijumpa dengan dia, maka kita cerita kepada dia tentang kebaikan-kebaikan hak yang dia buat, supaya dapat imbangkan, supaya pengharapan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala tinggi. Jadi kita kabar kepada dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang, hamba tak mau sebut nama sebab dia orang kawasan dekat dengan kita kok. Seorang datuk tu, dia orang besar jugalah. Zaman pemerintahan PAH dulu, sebelum ni dulu. Dia orang besar jugalah. Dalam malah nak sebutlah nama dia. Lepas tu sekarang ni dia diuji dengan penyakit tak nampak mata, buta, lepas tu lumpuh. Baik. Tapi dengar sama, dia dengar sama. Jadi apa yang dengar sama adalah persoalan-persoalan Allah.
Duk teringat masa zaman aku mereta dulu, oh aku ada buat awak ni dosa. Dia telefon tanya semua. Kita kata hebat dia, Allah Ta'ala bagi nak bersih daripada dosa dia. Sampai hari tu sekali ada satu benda hak berlaku. Ni dia minta tolong hamba lah. Sebab hamba duduk di Kemamang, dia kata ada satu ceritanya masa zaman tu, apabila bertukar kerajaan, ada sebahagian daripada Tok Imam saat itu protes. Jadi apabila Tok Imam tu protes, maka dia sekat elang. Dia sekat elang. Tapi dia sekat saat ni tu kerana memang begitu hak yang sepatutnya dilakukan dan memprotes. Okey, tak apalah. Lepas daripada tu dia sekohkan duit di saat ni tu, guna cerita kepada seorang YB. Mana ceritalah YB mana? Seorang YB, tapi orang tu tak jadi YB dah ni. Jadi mari cerita lama dah cerita lama mari mikir. Sudah salah dah buat gitu. Maka pita orang ke wani buat zalim kepada orang, mari. Lepas tu dia pun tanya, ustaz duk mana apa member sekian. Ustaz kenal dak bekas YB. Amu dak kenal kata bekas YB kalau YB sekarang ni amu kenal ke? Bekas YB amu dak kenal. Lepas tu ustaz boleh tak tolong hamba tolong cari YB ni, amu nak cakap nombor dia. Amu tolong cari tanya dapat. Jadi alhamdulillah selesai tengok. Allah Taala permudahkan urusan dia. Baik. Lepas tu ada lagi lah cerita-cerita yang lain. Allah Rabbi, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampun segala dosa kita. Seterusnya kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa dia berkata mengingatkan kepada Umar bin Khattab setelah beliau ditikam. Jadi untuk malam ni kita rasa sini dululah. Minta maaf banyaklah, hamba kena berhenti awal sikit sebab ada program pula malam lepas hari ni dengan ahli parlimen kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا ولأقاربنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.